Permaisuri. Cepat angkat dia. Angkat. Dia sesak nafas. Apa yang diukat di pinggangnya itu cepat lepaskan. Tidak boleh kalau permaisuri bangun. Dia akan sedar tali pinggangnya hilang. Kita pasti akan dihukum. Apa pentingnya sehelai kain buruk ini? Jawab santuan itu dipanggilkan pinggang halus. Permaisuri dipin berkata, jika diukat siang dan Boleh malam membuat sesirang tidak meri selapar, dan pinggang menjadi Kembali remping. langsing. Berarti dia tidak makan. Ya. Tapi hanya bubur dan sayur-sayuran cair. Masih belum 3 kali. Cepat lepaskan kain pinggang halus di pinggangnya. Supaya permaisuri tidak lagi lema lengkah dan darah lema. Untuk pinggang halus aku ada cara. Tuan He. Hahaha, apa pesanan Tuan San? Mengikut kesnadi yang kamu pilih. Nona Yu Ying ini hanya menghidap eksima biasa. Kenapa masih belum sembuh selepas begitu lama? Jawab tuan hamba telah berusaha sepenuhnya. Mengumpul penyakit dan menulis preskripsi. Malangnya ruam Nona masih tidak hilang. Jadi hamba terus menulis ubat. Hanya mencatat dalam rekod. Kalau ubat itu berkesan, kenapa penyakitnya tidak ada kemajuan? Jangan cakap begitu. Tuan sejak Maharaja kembali ke istana. Bukan hanya pelatih dari istana Zhongcui yang lama tidak sembuh. Mereka untuk menyenangkan hati Maharaja. Tidak teragak-agak mencari ubat kecantikan rakyat. Tahu menyalahgunakan hingga jatuh sakit. Masih tidak mahu minum obat. Hingga buat badan mereka lemah. Lebih lagi meletakkan semua tanggung jawab pada kami tabib istana. Kata saya menulis preskripsi, tidak berkesan hanya nama sahaja. Cukup tuan, tetap tuan. Apa yang difikirkan mereka? Bukan urusan kami sebagai hamba untuk meneka. Tanggung jawab kami sebagai tabib istana adalah menjaga kesihatan semua tuan. Walaupun asirnya tuan ada sedikit maruah. Kami tetap perlu menyembuhkan penyakit mereka. Bagaimana boleh keadaan penyakit mereka? Alahai kalau lambat-lambat macam ni tak payahlah tuan. Jangan risau walaupun makcik-makcik tu susah hati. Betul tu Tuan San, yang lain pun ikut cakap juga. Yalah. Kalau tuan tak yakin dengan kami, lebih baik minta Tuan San yang lain uruskanlah. Alahai betul tu. Tuan macam mana dengan makcik-makcik tu? Dengan kami ni doktor-doktor lama ni. Dengan anak-anak muda tu jauh bezalah. Kalau nak ubat yang berkesan, Tuan San lah yang paling sesuai. Salam sejahtera Tuan San dah sampai. Salam sejahtera. Tuan San kali ni kena tolong kamilah. Tak apa. Tuan San, tengoklah kulit saya ni penuh dengan ruam. Semakin lama semakin banyak. Cik duduk dulu ya. Boleh tanya adakah cik ikut arahan Tuan He? Semasa makan ubat ada elak makanan tertentu tak? Adalah awak ingat saya tak ikut arahan korang. Sebab tu ubat tak berkesan lah. Tak berani cik ni kurang buah pinggang dan hati. Racun terkumpul, sebab tu angin hati terkumpul. Sebab tu eksema ni muncul. Kalau cik makan ubat ikut masa, Dan elak makanan tertentu. Mungkin saya boleh sediakan sop sejuk yang boleh menghilangkan panas. untuk cik makan sebagai rawatan. Ini boleh membantu penyakit ni. Hilangkan gatal di leher. Nanti ada parutlah. Jadi adakah ubat yang saya makan ni kena makan selalu? Yalah. Tuan San, boleh tak tambah sikit kurma atau madu dalam ubat ni? Atau benda-benda macam tu? Kurma atau madu. Sebenarnya saya tahu ubat pahit ubat yang bagus. Tapi ubat ni memang pahit. Susah nak makanlah. Kau kata ubat pahit ya. Inilah ubat yang Sia Omingzi masak untuk cik. Ialah tanah yang gelap sanki kuning. Dengan dinding ni semua ubat untuk hilangkan panas dan racun. Hari ni saya nampak Sia Omingzi masak ubat ni. Peliklah. Kalau resepi Tuan He betul, Tuan Puteri Yu Ying tidak mungkin tersilap mengambil ubat. hari ini dia kata ubatnya sangat pahit. Lihatlah tanah yang lembab ini. Rumput 11 huang dan dinding ini semuanya berasid. Dengan tambahan bangga, Kristen Pasty Masam. Tapi ada rasa manis mana mungkin pahit. Penyakit Tuan Puteri Yu Yun sudah lama tak sembuh. Sebab dia tersilap mengambil ubat tapi tak mungkin. Ubat itu memang direbus. Hidarin pasti sudah mencubanya. Jadi kemana hilangnya ubat yang sebenar? Pergi ke dapur ubat cari sisa ubat yang lain. Sang Darin.
Dapur ubat setiap hari ada banyak sisa ubat. Macam mana nak cari seperti yang kamu kata? Ubat tak mungkin muncul dari tiada. Dan hilang begitu saja jika saya syah. Ubat Tuan Puteri Yu Ying telah ditukar. Apa yang kamu akan jumpa? Biarlah sepahit manapun. Ubat pahit, ubat mujarab, semakin pahit semakin baik. Apa yang kamu buat? Sandarin saya. Saya hantar ubat. Hantar ubat atau tukar ubat? Kenapa nak tukar ubat Tuan Puteri Yu Ying dengan Tuan Puteri Erchun? Adakah Su Gonggong yang suruh kamu buat begini? Sandarin. Hamba terpaksa buat begini. Agar tidak melibatkan orang lain. Sandarin, lebih baik jangan campur tangan. Saya tak peduli siapa yang sokong kamu. Kamu sebagai Kasim Pai Yuan berani tukar ubat tanpa izin. Membahayakan nyawa dua Tuan Puteri. Jika perkara ini tersebar, pasti kepala kamu tak akan selamat. Adakah penyakit Erchun ada perubahan? Sudah tentu tidak. Hidarin ada urusan penting lain. Sejak penyakit Tuan Puteri ini menjadi tanggungjawab saya sepatutnya datang untuk berunding. Oh ya, sudah lama mengambil ubat. Tak tahu badan ada perubahan tak? Baik-baik saja. Bukankah Darin sepatutnya berharap penyakit pesakit semakin pulih? Sudah tentu. Sandarin, ubat yang kamu minta sudah siap direbus. Terima kasih Gonggong. Ubatnya masih sama. Tuanku juga patut minum ubat ini selagi masih panas. Ubat kali ini ditambah dengan kurm selatan untuk direbus. Sepatutnya tidak sepaht seperti kali lepaskan. Ya. Ubat kali ini memang lebih mudah diminum. Ubat yang baru dihantar kepada Tuanku Erchun adalah betul. Hamba dari ambil ubat rebus ubat sampai hantar ubat semua hamba. Yang Uruskan sendiri tanpa bantuan. Orang lain tak mungkin ada kesilapan. Pelik sebenarnya Tuanku Erchun. Kalau betul dia tersalah minum ubat Tuanku Yu Ying. Dia patut tahu rasa ubat itu masam manis. Tak mungkin pahit kan? Mungkin Tuanku Erchun langsung tak tersalah minum ubat Tuanku Yu Ying. Atau dia langsung tak minum ubat itu. Perkara ini sangat penting, kau mesti rahsiakan. Jangan sesekali bocorkan rahsia ini. Faham, Sandarin?